السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita menuju ke penghujung surah Yusuf, iaitu ayat 111, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Allah menjelaskan sungguh kisah-kisah para nabi dan kaum mereka, dan bagaimana Allah menyelamatkan mereka bersama dengan orang mukminin, menghancurkan golongan kafirin yang ingkar. Jadi al-i'tibar yang datang dari perkataan ibrah dan asalnya daripada al-ubur yang bermaksud berpindah, menyeberang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Adapun bagi orang yang tidak memiliki akal, mereka tidak melihat benda ini dengan cermat, tidak beriman daripada perkara yang disebutkan, berbagai kisah, insiden, tragedi sejarah, semuanya tidak membantu mereka untuk beriman kepada Allah SWT kerana hatinya sudah pun buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kata Imam Asyuti dan juga Imam Al-Mahali dalam tafsir dia lain, ini adalah merujuk kepada satu uslub ta'rid. Ta'rid lawan kepada tasrih. Maknanya bila menyatakan ini merupakan ibratun li ulil albab, pengajaran yang hanya boleh dipetik oleh orang yang menggunakan akal fikirannya. Bagaimana kamu dalam hidup ini begitu bijak, jadi saintis komputer dan sebagainya, ahli yang bijak pandai dalam bidang coding, programming, AI, tapi kamu tak boleh nak guna akal untuk berfikir. Bagaimana binatang yang seperti itu kamu anggap sebagai Tuhan, sebagai contohnya? Maka mengapa tidak menggunakan akal? Maka Allah SWT menuturkan kandungan Quran ini, maka ana haditha yuftara. Kisah yang dimuatkan dalam Quran bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, bohong. Kalau ia bohong, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu lihat cerita-cerita yang dikemukakan manusia, banyak kontradik di antara satu sama lain kerana ia bukan daripada Allah. Tapi bila ia datang daripada Allah, kamu tidak akan lihat di mana penjuru sekalipun, aspek sekalipun, ia bertindanan atau berlawanan satu sama lain. Tidak ada. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu, membenarkan kitab-kitab samawi yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan juga Zabur. Maksudnya membenarkan yang benar dan juga yang hak, menolak apa yang telah diubah, dipinda mengikut nafsu kepada pendeta dan juga rahib pada zaman itu. Jadi Al-Quran membenarkan pokok-pokok asas yang dibawa dalam kitab samawi itu, dan dia menolak perkara-perkara yang bersifat hikayat dan juga benda-benda bersifat mitos yang tak dapat diterima oleh akal yang sihat. Oleh kerana itu, Al-Quran telah pun memposisikan dirinya sebagai satu penjaga kebenaran, pengawas kepada kebenaran itu. Jadi Al-Quran dalamnya juga dimuatkan bagai perkara berupa dengan halal haram, perkara yang disenangi oleh manusia dan perkara yang dibenci oleh manusia. Dia nyatakan dengan terang sekali. Dan menceritakan juga tentang asma'ullahil husna dan juga sifatuhu al-alula, sebut sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung, kisah para nabi, tanpa ada sebarang manipulasi dalamnya. Sebab itu kita dapat lihat dalam Al-Quran, teguran kepada Nabi SAW pun dinyatakan supaya ia dibaca zaman berzaman untuk jadi pengajaran. Jadi Al-Quran juga merupakan petunjuk kepada sekalian alam, memberi petunjuk kepada manusia menuju yang lurus, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya, memindahkan mereka daripada jalan yang sesat menuju yang benar. Jadi Al-Quran sebagai rahmat daripada Allah SWT, pembimbing untuk orang beriman, kompas dalam kehidupan mereka. Maka perkataan yang digunakan iaitu antara lain hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Quran merupakan sebagai kitab petunjuk, rahmat bagi orang beriman, membimbing mereka dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Bila sahabat masuk Islam, maka Nabi menyatakan kepadanya, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam, segala kebaikan kamu dikira, keburukan kamu digugurkan. Al-Islam yajubu ma qablahu. Ini adalah rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita perhatikan antara pengajaran dalam bahagian terakhir daripada ayat yang telah ditafsirkan ini, tuan-tuan, sekali lagi saya terang kepada tuan-tuan, tekankan bahawa para nabi berasal dari kalangan lelaki, tak ada pun seorang dari kalangan perempuan, tidak diutuskan dari kalangan jin, tidak diutuskan dari kalangan malaikat. Adapun hadis yang menyatakan bahawa sungguhnya di kalangan kaum perempuan terdapat 4 orang nabi, hadis ini merupakan hadis maudhu', hadis yang sangat lemah, hadis palsu. Demikian juga telah dihuraikan dalam bahagian yang terakhir sebelum ini bahawa nabi-nabi Allah diutuskan di kalangan orang yang duduk di bandar, kerana penduduk kawasan kota memiliki level intelektual, kelembutan, kesantunan, kebijaksanaan dan
pergaulan di antara mereka dengan networking yang telah saya sebutkan kepada tuan-tuan, seperti penjelasan oleh Imam Maturidi dan tafsirnya Ta'wilatul Quran. Allah milih kerana jaringan perhubungan yang ada di bandar itu memudahkan untuk disampaikan dakwah dengan lebih berkesan. Demikian juga Allah SWT tidak mengutuskan para nabi, para rasul itu di kalangan orang perempuan, tidak pula di kalangan jin. Para ulama telah menyatakan bahawa syarat rasul adalah, syarat menjadi Rasulullah adalah lelaki keturunan Adam dari penduduk kota. Di sini para ulama tidak hanya menyebut lelaki, tapi menyebut juga keturunan Adam, supaya tidak muncul persepsi yang keliru, kerana jin juga disebut dengan lelaki dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahqa. Allah firmankan dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Sungguhnya ada kalangan lelaki manusia yang minta pertolongan kepada lelaki jin. Nampaknya perkataan rijal dalam Quran merujuk juga kepada jin, kerana jin ada jantan dan betinanya. Jadi semua manusia semestinya memerhatikan nasib, outcome, kesudahan umat yang terdahulu yang menentang nabi-nabi. Itu banyak sekali disebut dalam Quran. Ini merupakan antara maqasid Al-Quran. Kemudian telah saya huraikan kepada tuan-tuan juga perbezaan pandangan para ulama dalam membacakan ayat yang terakhir, ayat ke-110, maksudnya hatta idza stayasa rusulu wa dhannu annahum kad kudzibu ataupun kadzabu. Semuanya mempunyai implikasi makna yang berbeza, tapi semuanya menjurus kepada terpeliharanya para nabi, para rasul daripada meragui janji Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dibaca dengan kiraat berbeza seperti itu. Kemudian dalam surah Yusuf ni juga di bahagian hujung dapat melihat tentang kisah umat-umat terdahulu dan apa yang dibawakan oleh Allah di sini, perjuangan Nabi Yusuf dan ayahandanya Nabi Yaqub, kesabaran yang ada pada mereka, bagaimana disebut dalam kitab-kitab tafsir, walaupun Nabi Yusuf berpindah daripada minas sarir ilal hasir. Menarik tuan-tuan ayat ni, berpindah Nabi Yusuf daripada hidup nikmat, iaitu hidup di atas sarir, katil, kepada hasir, kepada tikar mengkuang ibaratnya. Nuqila min ghayatil hub ila ghayatil jub, dipindahkan baginda daripada kemuncak rasa cinta si ayah kepadanya kepada dasar perigi. Nuqila min ghayatil hub ila ghayatil jub. Cantiknya ayat, boleh kita lihat dalam tafsir Nasafi sebagai contohnya. Kemudian wa minal hasir ila sarir, daripada sarir pergi kepada hasir, daripada kehidupan dalam keluarga yang terjaga pergi kepada duduk dalam penjara, kemudian naik semula ke tahta pemerintahan. Kemudian fasarat akibatus sabri salamatan wa karama. Lihat bagaimana akibat, bahasa Arab sebut akibat ni untuk tuan-tuan adalah kesudahan yang baik ya. Orang Melayu sebut akibat ni merujuk pada perkara yang buruk. Itu Allah menyatakan dalam Quran wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah untuk orang yang beriman. Jadi fasarat akibatus sabri salamatan wa karama. Lihat kesudahan yang baik untuk orang yang berakhlak dengan kesabaran ini adalah salama wa karama. Salama makna keselamatan, karama makna kemuliaan. Wa nihayatul makri wa khamatan wa nadama. Dan kesudahan orang yang suka menipu daya dan mengambil kesempatan terhadap orang adalah kehancuran dan penyesalan, seperti berlaku pada balik Yusuf AS yang telah kita baca sebelum ini. Jadi ini adalah satu peringatan daripada Allah SWT, nota akhir kita, fakta akhir kita, apa yang boleh kita petik daripada perbincangan panjang lebar selama beberapa bulan ini tuan-tuan, merangkumi lebih daripada 117 siri memahami 111 ayat daripada surah Yusuf ini. Kita dapat lihat juga Al-Quran bukanlah cerita-cerita dongengan yang dibuat-buat dan dikarang oleh manusia. Jadi Al-Quran merupakan satu mukjizat, jadi siapa pun mampu mendatangkan, membuat yang semisal dengannya. Begitu juga kisah Nabi Yusuf bila dicabar oleh golongan Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Quraisy agar mereka bertanya kepada Muhammad apa berlaku pada keluarga Yaqub, maka datang huraian begitu lengkap, sempurna, sehingga bungkam dan tergamam puak-puak kafir penentang Islam itu betapa benarnya apa yang terbit daripada mulut baginda SAW semua merupakan wahyu daripada Allah SWT. Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya secara dasar dan prinsipnya, bukan selepas penyayungan dilakukan oleh rahib dan juga padri mereka. Dan Al-Quran juga menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba berupa perkara yang halal dan perkara haram, perkara bersifat syariat dan juga hukum. Al-Quran merupakan kitab hidayah dan rahmat daripada Allah SWT yang disebut di hujung wahudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, itu merupakan kitab hidayah dan rahmat kepada orang yang beriman. Al-Quran tidak sebagai penyelamat umat daripada kesesatan. Yang dimaksudkan dalam ayat ma kana haditha yuftara, boleh kita fahami bahawa dalam konteks kisah Nabi Yusuf, begitu juga dengan kisah-kisah semua yang dimuatkan dalam Quran, semuanya kisah adalah benar, bukan kisah Nabi Yusuf saja. Itu merupakan pengajaran dan telah kita huraikan perkataan indahnya, perkataan pilihan Quran begitu tepat sekali. Ibrah itu merujuk kepada ubur, merujuk kepada iktibar, merujuk kepada abbara, merujuk kepada ibara, merujuk kepada abir. Ini semua adalah menampakkan kepada pemilihan perkataan yang dipilih oleh Allah begitu tepat. Jadi kisah yang dimuatkan dalam Quran ini bukan kisah yang dibuat-buat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak mungkin membuat satu kisah itu kerana baginda tak pernah belajar daripada mana-mana sekolah yang berpendidikan pada zaman baginda SAW. Baginda SAW juga tak pernah berguru dengan siapa pun dan tak pernah berinteraksi dengan orang-orang bijak pandai yang ada di utara, di
selatan, di timur, di barat pada zaman kebangkitan baginda langsung. Baginda SAW juga terkemuka sebelum perutusan lagi sebagai seorang yang digelar dengan Al-Amin, iaitu tidak pernah berbohong, seorang yang sangat jujur. Jadi keberadaan surah yang dikemukakan kisah-kisah dalamnya dipertegaskan oleh Allah lagi dengan firman-Nya, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Inilah yang melengkapkan penjelasan yang terdapat dalam Taurat, bahkan ia membenarkan dan memperincikan wa tafsila kulli syai. Jadi kisah ini begitu detail menceritakan tentang Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam, pergolakan yang berlaku dalam keluarga itu sehingga membawa baginda kepada ketinggian. Dan ini yang telah kita pelajari, kata-kata bagaimana pentingnya dalam hidup dengan umur yang pendek ini untuk kita melihat pengalaman, mengambil faedah daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku sesuai dengan kata-kata penyair yang saya bentang kepada tuan-tuan. Laisa bi insanin wala aqilin man la ya'ya tarikh fi sadrihi wa man dara akhbara man qablahu adhafa amaran ila umri. Orang yang bijak ini dia akan mengambil pengajaran daripada orang bijak pandai, selain daripadanya dibaca, diamalkan, diikut. Mana yang baik, yang buruk dijadikan sebagai sempadan, dan itu yang akan menambah nilai kehidupan dia walaupun umurnya tidak panjang. Jadi kisah ini merupakan petunjuk kepada manusia sejagat untuk dibaca dan diambil faedah. Kisah ini menjadi sebab menggapai rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang beriman. Jadi di sini ditekankan secara khusus kepentingan untuk kita memahami bahawa dalam hidup ni ada ujian-ujian yang datang, tapi bagaimana kita menghadapinya. Jadi dapat kita lihat contohnya prinsip yang dipegang oleh si ayah daripada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya mengkhianati si Yusuf, tapi dalam muamalat juga tarbiyah itu yang kita lihat dalam Al-Quran ini dihadirkan oleh Allah SWT dua prinsip penting, iaitu ibadah dan juga muamalat. Ibadah sebenarnya banyak dihuraikan dalam surah Hud sebelum surah Yusuf ini. Manakala muamalat ini termasuklah munakahatnya, bukan muamalat yang kita faham jual beli saja, muamalat mana pergaulan. Maka yang diajar oleh Allah dalam surah ini begitu panjang lebar dalam aspek manusia ni supaya menjadi duta kebenaran dalam hidup dan bersabar di atas kesusahan yang dialami. Jadi dalam surah yang indah ini juga mengajar kita untuk membina prinsip hidup kita berdasarkan kepada haqaiq, kepada perkara yang kebenaran, bukannya awham, bukannya takhayulat, bukannya perkara-perkara dongengan. Dan di sini juga melihat kita bagaimana syaitan mempengaruhi sebahagian kita untuk membahayakan, memudaratkan orang lain. Daripada awal surah Yusuf lagi kita telah baca ayat uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlukum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Si abang ni berusaha untuk bunuh Yusuf AS. Kalau tidak pandangan yang dikemukakan itu, second opinion supaya diselamatkan Yusuf, dicampak saya dan pergi. Kerana anggapan mereka nanti kalau dah bunuh Yusuf kita bertaubatlah. Inilah merupakan perangkap syaitan kepada ramai manusia, menjerumuskan mereka untuk melakukan maksiat dengan harapan dapat bertaubat. Tapi apakah mereka mengetahui ajal maut itu boleh berlaku bila-bila masa. Jadi tuan-tuan, begitu banyak pengajaran yang boleh kita petik daripada surah yang indah ini. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kepada kita untuk memahami surah ini. Yang dikatakan oleh sebahagian daripada salafun salih bahawa membacanya boleh menghilangkan keserabutan, kegelisahan, stres dalam hidup. Mudah-mudahan kita yang belum menghafalnya dengarkan bacaan ini selalu supaya ia menjadi lancar dalam minda kita untuk kita hafal satu masa nanti. InsyaAllah, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.